fokuskan pembentangan kepada tema ataupun konsep MPDL yang dibawakan kepada pelajar SEM 4 pada tahun ini, iaitu pembudayaan pembelajaran bermakna, yang mana ia melibatkan 4 kursus atau subjek dalam SEM ini sendiri. Yang pertama iaitu PRKA 3012, iaitu perancangan, pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua EDUP 3063, iaitu budaya pembelajaran. Dan yang ketiga EDUP 3073, pentaksiran dalam pendidikan. Dan akhir sekali iaitu subjek major saya sendiri daripada bahasa Arab, iaitu BAMB 3093, kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Arab. Maka hasil gabungan daripada keempat-empat kursus ini, maka terlahirlah B-idea yang utama, iaitu pembudayaan pembelajaran bermakna, yang mana kita akan teliti satu persatu daripada kursus ini. Kita akan melihat kepada learning outcome yang akan dibentangkan kepada pembentang kedua saya. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ibnu Rosina bin Hamizi, ditugaskan untuk membentang serba sedikit tentang RMK yang berkaitan dengan NPDL ini, khususnya subjek EDUP 3073, itu budaya dan pembelajaran. Okey, di mana di sini ada 5 subjek yang berkait rapat dengan subjek budaya ini yang fokusnya kepada big idea, iaitu pembudayaan pembelajaran bermakna. Okey, saya pergi fokus pada subjek pertama dulu, iaitu pembudayaan pembelajaran bermakna ini, subjek EDUP 3073, iaitu budaya dan pembelajaran, di mana dalam subjek ini mempunyai 3 tajuk, iaitu T1 tajuk 1, konsep budaya dan kepentingan memahami konsep budaya, iaitu kita perlulah mengetahui apa itu konsep dia budaya. Sebab apa? Sebabnya berujuk kepada big idea pembudayaan. Pembudayaan itu ada setengah perlu difokuskan apa definisi pembudayaan, dan secara langsung ini kini memfokuskan kepentingan. Okey, seterusnya yang berkait rapat dengan big idea-nya ialah tajuk 8. Tajuk 8 iaitu komunikasi berkesan dalam bilik darjah mesra budaya. Okey, komunikasi berkesan ini akan dapat merealisasikan pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran bermakna hasil daripada komunikasi yang efektif. Okey, jelas ya. Okey, seterusnya tajuk ke-9, iaitu mempunyai kaitan juga, iaitu guru sebagai ejen mesra budaya, komuniti, nasional dan global. Iaitu guru pelatih, guru merupakan role model, ejen, iaitu membudayakan pembelajaran bermakna kepada sama ada di sekolah maupun di luar. Ini menggambarkan bahawa dalam 3 tajuk ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Okey, antara dah sudah habis subjek utama dan kita pergi kepada 5 subjek yang berkait rapat mempunyai hubungan yang dapat menyokong, dapat membantu subjek EDUP 3073. Kita pergi ke tajuk subjek pentaksiran dalam pendidikan, iaitu EDUP 3063, di mana dalam tajuk 4 subjek EDUP 3063 ini jenis alat pentaksiran. Okay, jenis alat pentaksiran itu mempunyai pelbagai, iaitu sama ada objektif, subjektif, autentik dan sebagainya. Ini menggambarkan bahawa jenis-jenis dapat para guru, iaitu para guru pelatih, dapat merungkai standard dan penjajaran konstruktif. Okey, ini dapat secara langsung dapat mentaksirkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Okey, apabila kita merangkum tajuk 4, tajuk 5, tajuk 10 ini, ia dapat menggambarkan bahawa ia berkaitan dengan tajuk 8, iaitu komunikasi berkesan dalam darjah. Kenapa saya bercakap begitu? Kerana dengan adanya itu jenis ujian yang guru itu dapat mengetahui, iaitu merungkai standard, iaitu merungkai RPH sejajar dengan kebayaan, kebolehan, kemampuan para pelajar. Ini menyebabkan merealisasikan objektif. Objektif itu dapat secara langsung dapat mencapai pembelajaran bermakna. Okey. Seterusnya kita pergi ke subjek perancangan, pengajaran dan
pengajaran, iaitu PRKA 3012. Okey, dalam tajuk 2 dan tajuk 3 ini, pengajaran mikro dan makro mempunyai saling hubung kait, di mana iaitu permulaan daripada permulaan induksi, kemahiran menyoal, masalahan. Pengajaran mikro pula iaitu kaedah pengajaran yang digunakan. Dan ini menggambarkan bahawa seorang guru yang profesional sudah semestinya mengetahui cara untuk pengajaran mikro maupun makro. Di mana di sini pengajaran profesional guru ini menggambarkan bahawa guru itu seolah-olah konsep budaya, mengamalkan konsep budaya sejajar dengan subjek EDUP 3073. Dan bukan itu saja, dalam tajuk PRKA ni juga mempunyai tajuk 5. Tajuk 5 itu Komuniti Pembelajaran Profesional, PLC. Ada 4, antara salah satunya contohnya peer coaching, study learning, learning walk, dan itu antara salah satunya lah, antara contoh-contohnya. Dengan adanya PLC ini, dia dapat menjadikan guru itu dapat memantapkan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran, secara khususnya dapat memahami konsep budaya. Apabila mengetahui contohnya lah pembelajaran murid dan silang budaya, itu mengeratkan hubungan silaturahim, dapat itu mencapai objektif, guru itu sendiri dapat memahami konsep budaya dalam masyarakat yang sejajar dengan EDUP 3073. Kita pergi ke tajuk subjek iaitu makmal, bimbingan dan kaunseling kelompok, PBKK 3093, di mana mempunyai kaitan iaitu tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4. Yang pertama, yang tajuk 2, latihan amali berstruktur kepimpinan dan kemahiran kelompok. Kepimpinan dan kemahiran kelompok ini iaitu guru GBK, itu guru bimbingan dan kaunseling, mengetahui kepimpinan, cara untuk fasa-fasa kemahiran itu sebagai pemudah cara. Apabila kita sebut dengan perkataan pemudah cara, kemahiran pemudah cara, ini secara langsung menggambarkan tajuk 8 juga dalam EDUP 3073, komunikasi, menggalakkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan berkesan. Secara langsung ini latihan amali. Kita pergi tajuk 3 itu latihan amali berstruktur pengendalian mengikut fasa-fasa. Fasa-fasa ini dari permulaan, fasa konflik sehinggalah fasa penamatan, yang punyai daripada permulaan, klimaks sehinggalah penamatan. Ini menggambarkan bahawa guru itu sendiri mempunyai budaya dan kepentingan memahami konsep budaya. Contohnya permulaan, mestilah ada repo hubungan, iaitu memahami konsep budaya. Kemudian apabila klimaksnya sudah langsunglah dalam tajuk 8, iaitu komunikasi berkesan dalam budaya, dan penamatannya sebagai langsungnya ia menggambarkan role model, iaitu dengan adanya ejen mesra budaya. Apabila kita pergi ke tajuk 4 pula, latihan amali di lapangan. Latihan amali di lapangan ini kita dapat tafsirkan bahawa adanya pengaplikasian pembudayaan pembelajaran bermakna dengan secara bersemuka, face to face, orang cakap macam itulah. Seterusnya pada subjek pedagogi pendidikan Islam 2, PIMK 3093, mempunyai 3 juga tajuk yang berkait dapat dengan EDUP 3073, di mana dalam tajuk 2 dalam pedagogi pendidikan Islam ni, kaedah teknik pengajaran Rasulullah dan tokoh ilmuwan Islam. Iaitu kita lihat pada tajuk 3 pula, kaedah dan teknik juga, tapi pengajaran pada ibadah, akhlak dan jawi. Tajuk keempat pula kita lihat pada perancangan dan pengajaran bidang ibadah, akhlak dan jawi. Apa ini membuktikan bahawa 3 tajuk dalam pedagogi pendidikan Islam ini mempunyai hubung kait. Daripada kaedah dan teknik dapat membina perancangan, dan perancangan inilah kita bawa kepada subjek EDUP 3073, iaitu komunikasi berkesan, iaitu mengetahui kaedah, mengetahui teknik
dan secara langsung dapat merancang yang sistematik, daripada sistematik, pragmatik dan praktikal untuk para pelajar. Okey, dan akhir sekali, subjek akhir sekali, kaedah pengajaran bahasa Arab BAMB 3093 ini mempunyai 3 juga tajuk yang berkait rapat, iaitu mempunyai hubung kait dengan subjek EDUP 3073. Contohnya sudah terang lagi bersuluh strategi pembelajaran, iaitu kemudian teknik, masih dalam kedudukan teknik-teknik yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan akhir sekali tajuk 5, pelaksanaan amali dalam aktiviti pembelajaran. Okey, hal ini, sekian daripada itu. Hal ini menggambarkan bahawa subjek pentaksiran, subjek perancangan PNP, makmal bimbingan kaunsil kelompok, pedagogi pendidikan Islam dan kaedah pengajaran bahasa Arab ini dapat membantu serba sedikit menyokong dalam menghasilkan RMK, ringkasan maklumat kursus EDUP 3073 budaya dan pembelajaran, di mana mempunyai berkaitan daripada kita lihat daripada konsep budaya itu sendiri, iaitu dengan bermakna kaunseling kita mengetahui daripada intro permulaan, mengetahui kepentingannya, climax itu mesti ada fasa-fasa yang seterusnya. Kemudian contohnya komunikasi pula. Komunikasi itu kita tahu kaedah dalam subjek bahasa Arab, bahasa pendidikan Islam mempunyai kaedah, dan perancangan juga mempunyai kaedah yang tersendiri, contohnya berdrama, lakonan dan sebagainya. Ini menggambarkan tajuk 8 merupakan lebih dikata mudah dengan kata ibu kepada anak-anak, daripada itu tajuk lah, saya bagi analoginya begitulah. Okey, kemudian tajuk 9 ni dalam EDUP 3073 ini merupakan guru sebagai ejen mesra. Okey, dengan contohnya dalam pentaksiran dalam pendidikan, cikgu mengetahui pentaksiran berasaskan sekolah, mengetahui cara untuk merekod, cara untuk membuat soalan, cara untuk menghasilkan rubrik. Ini menghasilkan keadilan, iaitu piawaian, standard piawaian yang standard normal, di mana apabila adanya rubrik soalan yang mengikut tahap daripada taksonomi Bloom, ini menggambarkan keadilan kepada para pelajar untuk mentafsir tahap keupayaan dan pencapaian mereka. Yang ini merupakan ejen mesra budaya, tiada pertelingkahan antara para pelajar. Ya, apabila guru memberi soalan, memberi markah kepada para pelajar. Okey, secara keseluruhannya menggambarkan bahawa big idea pembudayaan pembelajaran bermakna merupakan big idea yang mantap, yang sudah terang lagi bersuluh, yang sangat kukuh dan berkait rapat dengan keenam subjek ini yang fokus kepada EDUP. Yang 5 subjek ini membantu subjek EDUP. Ya, jelas. Sekian daripada saya, Muhammad Ibn Sina bin Hamizi. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Syazana akan menerangkan langkah 3 bagi showcase NPDL kali ini. Okey, dalam langkah ini saya akan menghuraikan bagaimana kerja khusus subjek-subjek major ataupun subjek-subjek di dalam semester 4 membantu kerja khusus bagi subjek budaya, iaitu EDUP 3073. Ataupun dengan kata lain, kita nak tunjukkan apa perkaitan antara setiap subjek tersebut dengan kerja khusus budaya. Okey, sebelum tu mari kita fokuskan kepada essential question bagi kerja khusus budaya EDUP 3073. Okey, essential questionnya ialah cadangkan cara-cara mengaplikasi pengurusan bilik darjah mesra budaya yang mampu merangsang pengajaran efektif dan mewujudkan pembelajaran bermakna. Okey, kita lihat pada subjek yang pertama, iaitu Pendidikan Islam MPU 3092 melalui penyelesaian akademik dengan wajaran markah 60%, di mana essential questionnya ialah bagaimana pembelajaran bermakna dapat membantu dalam pembentukan insaniah pelajar. Okey, dalam pendidikan Islam, kita pelajari tentang adab dengan orang sekeliling, hak-hak jiran tetangga, hak-hak orang bukan Muslim dan perkara yang berkisar dengan cara bergaul dalam pelbagai lapisan masyarakat.
Jadi, pembelajaran secara tak langsung ni sedikit sebanyak memberi pengalaman dan gambaran kepada kita tentang konsep mesra budaya. Sebab kita bergaul dengan orang sekeliling kan, yang pelbagai lapisan masyarakat. Jadi dalam subjek budaya juga, kita turut pelajari tentang konsep mesra budaya. Buktinya, guru diajar untuk menyusun atur bilik darjah yang berkonsepkan mesra budaya, di mana kedudukan murid akan bercampur dari segi jantina, tahap kecerdasan, latar belakang, dia punya struktur ekonomi, minat, bangsa, etnik dan juga budaya. Jadi dekat sini, layanan yang diberikan oleh guru mestilah sama rata dan menghormati setiap murid dengan cara meraihkan kepelbagaian murid tersebutlah, macam yang kita tengah buat, iaitu susun atau bilik darjah tersebut berkonsepkan mesra budaya. Okey, beralih kepada subjek PRKA 3012 pula. Kerja khusus yang diberikan ialah amali pengajaran mikro dan juga pengajaran makro. Maka di sini, untuk melaksanakan dua jenis pengajaran tersebut, kita memerlukan kepada persiapan yang rapi. Misalnya RPH yang menitik beratkan objektif, dan aktiviti yang dirancang mestilah kita kata bersesuaian dengan tahap murid, dengan kecerdasan murid. Jadi, proses pengajaran yang akan dijalankan adalah dikatakan mesra budaya. Kerana apa? Kerana guru tu tidak hanya menetapkan objektif yang hanya boleh dicapai oleh murid yang pintar sahaja. Sebaliknya, dia mengambil kira juga murid yang lemah, supaya tidak akan ada seorang murid pun yang tertinggal semasa sesi pengajaran berlangsung di dalam bilik darjah. Jadi pengalaman pengajaran mikro dan makro ini merupakan salah satu cara mengaplikasi pengurusan bilik darjah mesra budaya yang merangsang pembelajaran bermakna seperti yang diminta oleh tugasan subjek budaya. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada subjek pentaksiran, di mana kita mempelajari tentang aplikasi itemman, menggubal item soalan dan juga mempelbagaikan jenis alat pentaksiran. Jadi untuk hasilkan soalan yang berkualiti dan berguna, kita perlu merujuk kepada sukatan pelajaran, taksonomi Bloom, supaya soalan yang kita hasilkan tu menjadi kayu pengukur kepada tahap penguasaan murid berkaitan sesuatu tajuk. Jadi bayangkan sekiranya kita membina soalan tanpa mengambil kira faktor kecerdasan murid, tanpa merujuk kepada garis-garis panduan yang ditetapkan. Jadi agak-agak bolehkah kita nak dapat gambaran terhadap prestasi murid? Jadi inilah yang kita katakan pembudayaan pembelajaran bermakna, kerana soalan-soalan yang kita bina tu tidak secara membuta tuli, tapi kita ambil kira semua latar belakang murid. Jadi samalah dengan konsep kerja khusus budaya, di mana dia menekankan tentang pembudayaan pembelajaran bermakna. Okey, akhir sekali kita melihat kepada subjek budaya itu sendiri. Kami pelajar semester 4 diminta untuk membuat laporan temu bual dengan guru di sekolah untuk mendapatkan info tentang kepelbagaian sosial budaya dalam bilik darjah serta impaknya kepada guru dan murid. Jadi di sini, temu bual yang merupakan pembelajaran secara tak langsung ni, dia membantu saya untuk mengetahui sedikit sebanyak cara untuk nak hidupkan konsep mesra budaya dalam kelas. Hal ini kerana idea yang diperolehi adalah secara terus, iaitu bersemuka dengan guru yang berpengalaman menguruskan bilik darjah yang mempunyai pelbagai ragam murid. Dan sudah pasti idea-idea yang dicadangkan itu adalah berkesan kerana telah pun mengaplikasikannya di dalam bilik darjah sepanjang tempoh berkhidmat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashkin Adila binti Muhammad Suhaimi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran pelajar dan perkaitannya dalam menghasilkan tugasan kerja khusus EDUP 3073 Budaya dan Pembelajaran. Seperti yang tertera di paparan skrin,
kita dapat lihat ada 3 komponen yang utama, iaitu perhubungan, aspirasi dan juga belajar cara belajar. Okey, baiklah. Perhubungan di sini merupakan satu rangkaian yang terbina antara pelajar dengan individu lain. Contohnya dengan rakan sekelas, rakan sekumpulan maupun dengan individu yang mempunyai kepakaran dalam kod EDUP 3073, iaitu para pensyarah. Okey, dengan adanya hubungan antara pelajar dengan individu tersebut, maka dapat membantu pelajar untuk membina kemahiran interpersonal dan intrapersonal dalam diri mereka, serta membolehkan mereka untuk bekerja secara individu maupun secara berkumpulan atau berkolaborasi dengan pakar bagi bidang EDUP 3073. Okey, baiklah. Selain daripada itu, hubungan pelajar dengan persekitaran juga amat penting. Misalnya persekitaran yang tenang dan tiada gangguan bunyi dapat membantu pelajar meningkatkan tahap pembelajaran mereka secara optimum. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan komponen yang kedua, iaitu aspirasi, yang mana berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi merupakan suatu keinginan yang kuat untuk mencapai ataupun mengadakan sesuatu. Okey, baiklah. Jadi saya sebagai seorang pelajar, saya menginginkan kerja kursus yang telah saya laksanakan dapat diselesaikan dengan cemerlang dan baik, serta dapat dicontohi oleh pelajar yang lain. Okey, justru itu sebagai seorang pelajar, kita seharusnya sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan diri kita. Okey, selain daripada itu, kita juga perlu mempercayai kemampuan diri sendiri, yang mana dengan ini dapat meningkatkan pelibatan diri secara aktif dalam memahami dan mendalami tugasan yang diberikan. Oleh itu, tugasan yang diberikan dapat diselesaikan dengan sempurna dan cemerlang. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada komponen yang ketiga, iaitu belajar cara belajar. Yang mana komponen yang ketiga ini mengetengahkan metakognitif, maklum balas dan juga agensi. Okey, metakognitif merupakan satu kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri, yang mana dengan adanya metakognitif dalam diri pelajar terutamanya dapat membantu pelajar untuk merancang, memantau dan menilai pembelajaran sendiri, serta dapat menjadikan proses menyiapkan tugasan lebih teratur dan sistematik. Okey, sebagai contoh, saya akan buat lakaran kasar sebelum saya memulakan tugasan saya. Saya akan membuat lakaran kasar mengenai isi-isi dan poin penting yang akan saya ketengahkan dalam tugasan tersebut. Okay, jadi untuk mendapatkan maklum balas, saya akan menilai dengan menggunakan penilaian daripada rakan sebaya serta daripada para pensyarah. Hal ini kerana para pensyarah merupakan individu yang pakar dalam bidang tersebutlah, bidang EDUP 3073, budaya dan pembelajaran. Okey, jadi setelah mereka membuat bacaan sekali imbas serta penilaian, terdapat perbincangan yang mana mereka memberikan pendapat mereka dan
Berdasarkan pendapat dan maklum balas yang telah saya dapat, saya akan membuat refleksi tentang penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam tugasan tersebut. Jadi dengan maklum balas dan juga dengan maklum balas yang telah diberikan, saya dapat membuat keputusan dengan lebih jelas tentang tugasan yang perlu disiapkan. Okey, kesimpulannya, model pembelajaran pelajar merupakan satu model yang penting untuk dirujuk semasa menyiapkan tugasan secara deep learning. Hal ini demikian kerana kita perlu mengamalkan model dengan menjalinkan hubungan dan mempunyai aspirasi serta mengamalkan cara belajar yang betul untuk menghasilkan tugasan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan memfokuskan kepada kemahiran 6C yang terhasil daripada penghasilan kerja khusus. 6C ini merujuk kepada communication, iaitu komunikasi, critical thinking, iaitu pemikiran kritis, creativity, collaboration, iaitu kolaboratif, citizenship, iaitu kenegaraan, dan akhir sekali adalah character, iaitu sahsiah. Okay, kita akan pergi kepada C yang pertama, iaitu communication, komunikasi. Komunikasi ini sebenarnya, kemahiran komunikasi ini sebenarnya telah dipupuk melalui kerja khusus yang telah dilaksanakan, di mana kerja khusus ini menekankan kepada kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya, isu-isu yang berlaku di sekolah. Dan kemahiran yang ditekankan di sini juga adalah kemahiran verbal dan juga non-verbal. Okay. Kemahiran komunikasi ni juga sebenarnya dapat dipupuk dan telah dipupuk melalui perbincangan antara pensyarah dan juga rakan-rakan untuk menghasilkan idea-idea utama. Okey, hasil daripada temu bual juga, saya mendapati bahawa kemahiran komunikasi ini sangatlah penting, terutamanya dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya ibu bapa dan juga para guru. Hubungan antara guru dan ibu bapa ini sebenarnya dapat mendorong kepada peningkatan pencapaian akademik pelajar dan seterusnya dapatlah mengurangkan masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada C yang kedua, iaitu critical thinking, pemikiran kritis. Okey, kemahiran pemikiran kritis ni sebenarnya dapat dihasilkan melalui penerokaan pelbagai sumber, perspektif dan juga pandangan seperti internet, buku dan juga hasil perbincangan antara para pensyarah dan juga rakan-rakan. Okey, melalui penilaian maklumat, terutamanya dari segi kesahihan maklumat, kami dapat melihat berkaitan antara idea dengan soalan-soalan utama ataupun kunci utama yang terdapat di dalam kerja khusus yang telah diberikan. Okey, dan pemikiran kritis ni juga telah dibentuk melalui proses penambahbaikan yang berlaku secara berperingkat bersama dengan pensyarah dan juga rakan-rakan untuk menyediakan soalan-soalan temu bual yang tepat dan padat. Yang seterusnya kita akan pergi kepada C yang ketiga, iaitu creativity. Kemahiran kreativiti ini sebenarnya membantu kami dalam menerangkan permasalahan yang timbul di sekolah seperti masalah disiplin, budaya dan sebagainya. Okey, kemudiannya rentetan daripada itu kami dapat menyusun maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tugasan, iaitu dengan membahagikannya kepada implikasi kepada murid dan juga implikasi kepada guru. Oleh itu, kami dapat membina soalan dan memberikan soalan yang tepat dan padat supaya guru di sekolah dapat menjawab dengan lebih mudah dan faham tentang kehendak soalan yang diberikan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada C yang keempat, iaitu collaboration.
Kemahiran kolaboratif ini terhasil melalui penjanaan idea-idea baru bersama dengan rakan-rakan dan juga para pensyarah untuk mengenal pasti term-term yang penting dalam menyediakan soalan temu bual. Di samping itu juga, selain daripada membina idea yang baru, kami juga berkongsi idea dan juga pendapat yang dapat dikeluarkan. Okey. Kemudiannya, kemahiran kolaboratif ini juga dapat dilihat hasil daripada kerjasama dengan guru di sekolah dalam menyelesaikan temu bual yang ditetapkan itu. Okey. Kemahiran kolaboratif ini juga secara tidak langsung mengajar kami untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang timbul seperti terutamanya dari segi masa. Okey. Di sini kami perlu bijak dalam memilih masa yang sesuai untuk melaksanakan sesi temu bual ini mengikut jadual waktu guru. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada C yang kelima, citizenship, iaitu kenegaraan. Okey, melalui kemahiran ini kami dapat menilai permasalahan yang timbul dan berlaku di sekolah melalui proses temu bual tersebut. Hal ini menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu semasa dan masalah-masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Okey, kami juga dapat memahami masalah-masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar. Contohnya, hasil pada temu bual ini kami mendapati bahawa punca masalah keluarga ini menjadi punca kepada pelajar yang suka memberontak dan ketidakhadiran pelajar ke sekolah sama ada secara berterusan ataupun kerap kali tidak ke sekolah atas tanpa sebab yang munasabah. Okey, seterusnya kami juga dapat mengetahui penyelesaian yang telah dilakukan oleh guru untuk menangani atau membendung masalah ini, masalah disiplin dan juga pencapaian pelajar, pencapaian akademik pelajar. Sebagai contohnya, guru menziarahi rumah pelajar yang tidak ada ke sekolah, memberikan motivasi dan juga mengadakan sesi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah. Manakala bagi pelajar yang lemah dari segi pencapaian akademik, kelas tambahan diberikan, mengadakan bagi sistem dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada C yang terakhir, iaitu karakter, sahsiah. Okey, sebenarnya kemahiran ini dipupuk secara tidak langsung sepanjang melaksanakan kerja khusus ini. Sebagai contoh, dalam proses menemu bual guru dan juga berkomunikasi dengan guru di sekolah, ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran interaksi dan juga kemahiran sosial. Manakala sokongan dan juga bimbingan yang diberikan oleh para pensyarah, para guru dan juga rakan-rakan dapat menjadikan diri lebih gigih dan lebih mahir dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Sebagai contohnya, masa yang diberikan oleh guru untuk melaksanakan proses menembual ini, proses temu bual ini secara tidak langsung dapat memberikan kita semangat, untuk menyelesaikan kerja khusus yang telah diberikan. Sekian sahaja penerangan mengenai kemahiran 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang Triple E, iaitu berkaitan dengan pemanfaatan digital dalam penghasilan kerja khusus. Triple E terdiri daripada 3 E, iaitu Engage, Enhance dan Extend. Engage bermaksud melibatkan, iaitu kami melibatkan ataupun menggunakan teknologi dalam penghasilan kerja khusus kami, yang mana penglibatan teknologi tersebut telah membantu kami fokus terhadap penghasilan kerja khusus dengan kurang gangguan. Selain itu, ia juga memotivasikan kami dalam memudahkan penghasilan kerja khusus serta mengubah pandangan kami ataupun persepsi kami terhadap pemanfaatan digital dalam penghasilan kerja khusus. Kami telah menggunakan beberapa aplikasi teknologi dalam penghasilan kerja khusus. Antaranya ialah voice recorder, recording video, Google Drive, Google Document and Google Voice Typing.
Okey, sebagai contoh, dalam melaksanakan tugasan EDUP 3073 yang mana kami dikehendaki untuk menulis laporan temubual, kami telah menggunakan voice recorder dan recording video untuk merakam suara dan merakam video temubual antara kami dengan guru. Okey, jadi dua aplikasi ini iaitu voice recorder dan recording video telah memudahkan kami untuk melihat semula rakaman suara ataupun rakaman video yang telah kami rakam dan seterusnya memudahkan kami untuk mengambil ataupun mencatat isi-isi penting yang telah diberikan oleh guru tersebut. Selain itu juga kami telah menggunakan Google Drive di mana kami menyimpan fail ataupun rakaman suara dan rakaman video yang telah kami rakam supaya fail tersebut terjamin dan selamat. Selain itu juga kami telah menggunakan Google Document untuk menulis laporan secara bertulis. Yang kedua ialah enhance, itu bermaksud meningkatkan, yang mana pemanfaatan digital ni telah membantu meningkatkan kefahaman kami dalam memahami tugasan serta menambah baik dan meningkatkan keupayaan penghasilan kerja khusus secara tradisional. Sebagai contoh, untuk menyiapkan tugasan laporan temubual EDUP 3073, kami tidak perlu lagi untuk mencatat secara bertulis pendapat-pendapat ataupun jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh guru semasa proses temubual tersebut dijalankan, kerana kami telah menggunakan rakaman suara ataupun rakaman video ketika proses temubual tersebut dijalankan. Jadi sekiranya kami ingin meneliti kembali ataupun mendapatkan idea-idea penting yang telah diberikan oleh guru tersebut, kami hanya perlu melihat semula rakaman suara ataupun rakaman video yang telah kami rakam. Yang ketiga ialah extend, iaitu meluaskan, yang mana pemanfaatan digital ni telah memberi peluang kepada kami untuk terokai kelebihan pemanfaatan digital dalam penghasilan kerja khusus. Seterusnya, kami dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada pemanfaatan digital dalam kehidupan seharian. Dan secara tak langsung, ia membantu kami meningkatkan kemahiran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kami. Sebagai contoh, apabila kami menggunakan aplikasi seperti voice recorder, recording video, Google Drive, Google Document, kami telah dapat mengetahui ataupun menambah pengetahuan tentang kegunaan ataupun kebaikan kelebihan aplikasi-aplikasi tersebut dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian kami. Contohnya, Google Drive. Kebaikan Google Drive. Kami dapat mengetahui bahawa Google Drive adalah satu aplikasi yang baik untuk kami menyimpan fail ataupun menyimpan gambar, video dalam bukan sahaja fail-fail yang terdapat dalam laptop, tapi juga fail-fail yang terdapat dalam telefon. Jadi fail-fail yang disimpan di dalam Google Drive akan lebih selamat dan terjamin. Kesimpulannya, menerusi showcase NPDL ini, para pelajar akan memperoleh 5K iaitu kognitif, kolaboratif, kemahiran, kualiti dan juga kompetensi. Kognitif merujuk kepada aktiviti mental berfikir, menakul, menganalisis, membentuk konsep, seterusnya menyelesaikan masalah. Melalui NPDL juga, para pelajar melibatkan kemahiran kognitif yang tinggi untuk mencapai kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu kandungan atau isu yang berkaitan. Seterusnya, melalui NPDL juga, para pelajar membina hubungan baharu sesama pelajar, keluarga, guru dan masyarakat. Sebagai contohnya, menerusi kerja kursus EDUP 3073, Budaya dan Pembelajaran, para pelajar membina hubungan baik dengan guru di sekolah sewaktu pengalaman berasaskan sekolah bagi menyelesaikan tugasan laporan temubual. Seterusnya,
Melalui showcase NPDL juga, para pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan ilmu mereka dengan mengintegrasikan keupayaan personal dan juga akademik. Sebagai contohnya adalah menerusi pemanfaatan digital yang mana para pelajar pada hari ini perlu untuk mengakses internet, seterusnya meneroka ilmu-ilmu baharu tentang bagaimana untuk menghasilkan video yang menarik. Seterusnya, melalui gabungan-gabungan kemahiran inilah para pelajar dapat meningkatkan potensi mereka, seterusnya mengintegrasikan keupayaan personal mereka dan juga akademik. Seterusnya ialah kualiti, mengembangkan potensi dan kualiti pelajar secara holistik. Tidak dapat dinafikan bahawa melalui pembudayaan pembelajaran bermakna ini mendidik pelajar untuk berfikir secara mendalam, seterusnya meningkatkan kualiti seseorang pelajar itu. Selain itu, showcase NPDL juga meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang mana kita lihat antara pensyarah dan juga pelajar itu sendiri wujudnya perbincangan yang mendalam terhadap sesuatu perkara untuk melahirkan sesuatu pendapat yang bernas. Seterusnya yang terakhir ialah kompetensi, iaitu membina kemahiran pengetahuan, keyakinan diri dan efikasikan diri melalui inquiry. Yang mana melalui pembelajaran bermakna ini, kita bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi. Melalui semangat ingin tahu yang tinggi inilah, para pelajar akan sentiasa meneroka, menganalisis ilmu-ilmu baharu untuk membentuk suatu konsep, seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi di samping memacu kemenjadian pelajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.